Hi everyone, good morning. I'm Mr. Kavindran here from OUM Alosta. Today I would like to start my teaching about primary survey in trauma patient for my fellow junior assistant medical officer at Emergency Department Hospital Pulau Pinang. Okay, selamat pagi kepada semua PW daripada Hospital Pulau Pinang. Dan hari ini mulakan satu topik yang interesting untuk you all, primary survey in trauma patient. Okay, so as yang saya nak tanya dengan you all dulu sebelum saya start saya punya topik. Semua orang dah biasa pergi ambulans call kan? Dah. Okay, so bagaimana experience you all bila pergi case trauma? Just share the knowledge. Bagaimana perasaan you all masa nak attend patient tu? Mesti takut lah juga. Takut. First time kan. You? Nervous. Obviously kita akan rasa nervous. Tapi apa yang gambaran yang dapat bila kita nak start pergi dekat patient trauma ni? First of all, apa yang kita kena tahu? Tengok patient, kita tengok tahap kesedaran dia, persekitaran dia. Okay, basic tu you all ada. Okay, so saya nak bagi tahu you primary survey ni, tujuan kita lakukan primary survey ni kita nak detect early life threatening condition. Maksudnya kita nak tahu life threatening condition. Life threatening condition ni merupakan 5 benda yang utama dia, atom FC kita panggil. So bila kita detect benda ni, kita boleh selamatkan pesakit. Okay, sebelum kita transport ke hospital. So yang paling penting, airway obstruction, T tension pneumothorax, O obstructive open wound, M massive pneumothorax, P tracheal bronchial injury, C cardiac tamponade, atom TC, okay, atom TC. Dulu dia atom FC. So current guideline for advanced trauma life support dia dah tukarkan apa flail chest tu pada tracheal bronchial injury. Okay, tak apa, nanti saya ajar you all macam mana kita nak assess satu-satu ni. So nampak lah, so tujuan kita paramedics ni, MA ni kita buat primary survey ni untuk tahu apa patient tu berlaku sakit tu. The primary survey is the initial assessment and management of trauma patient. It is conducted to detect and treat actual immediate life-threatening condition. Okay. So objective primary survey adalah patient are assessed and their treatment priorities. Kita tengok slide, just ikut apa yang saya cakap ni. So tujuan kita buat ni adalah kita nak priority kita. So kalau kamu nampak okay, kaki pesakit tu berdarah sangat. So at the same time patient tak bernafas. So yang mana satu kita nak buat? So yang mana satu kita nak buat tu saya nak ajar. So dia ada sequence dia yang perlu kita ikut. So yang sequence tu kita panggil elements in primary survey. Okay, first danger, respond, airway sentiasa datang dengan cervical control. Okay, after that dia akan pergi dekat circulation, dalam circulation breathing, lepas tu circulation. Dalam circulation ni kita kena control bleed. Dalam breathing tu kita akan bagi ventilation. Lepas A, B, C, D, disability, exposure. First, danger. So PHC team lagi-lagi pun sekarang dalam pandemic situation ni kita digalakkan untuk memastikan keselamatan diri kita dulu sebelum kita pergi ke lokasi. Jadi semua kes trauma medical, semua kes yang kita pergi untuk ambulance call, kita wajib untuk pakai full PPE untuk pergi kes tersebut. Kita tidak tahu patient punya condition first of all, patient tu punya history, contact ke, tak ada contact ke, dia daerah mana, so kita tak pasti. So full PPE. Dalam full PPE kita akan pakai apron, Google, face shield, semua kita akan pakai, baru kita pergi dekat scene tu. Okay, dalam scene, apa yang keselamatan yang kita perlu assess adalah when kita nak approach, pastikan keadaan tu selamat. Apa yang nak selamat? Dia tak ada hazardous. Katakan bas terbalik, apa boleh jadi? Kalau bas terbalik, minyak boleh tumpah, kebakaran boleh jadi. So kita call for help. Call for help maksudnya kita panggil bantuan bomba, bantuan polis. Bantuan polis untuk kawal crowd. Kalau orang ramai sana, kita tak boleh nak buat kerja. Jadi kita perlu bantuan polis. Kalau kamu nampak benda tu memang susah kamu nak keluarkan mangsa daripada kereta, mangsa tersepit dalam kereta, memang kita ada peralatan nak keluarkan mangsa tersebut, tapi kepakaran kita untuk selamatkan pesakit, bukan kepakaran kita untuk keluarkan mangsa daripada kereta tersepit. Jadi kita perlu minta bantuan bomba. So cara kita nak dapat bantuan, kita call balik hospital minta bantuan. Okay, danger. Lepas tu scene safe, untuk you pun selamat, pastikan untuk pesakit pun selamat jugalah.
Kalau you nampak memang kebakaran dah tengah bakar, patient tu sedar, kamu biarkan patient macam tu, bukan betul lah benda tu. So we call for help, for respond, then kita pergi dekat pesakit. Bila kita pergi dekat pesakit, make sure kita perlu dapat consent dengan pesakit. Semua benda yang kita nak buat, kita perlu dapatkan consent. Okey, dalam respon yang kita perlu check, macam kita semua tahu lah macam mana nak check respon. Kita akan tap dada pesakit, sir, are you okay? Dalam normal kita akan pergi, kita takkan buat benda tu, sir, are you okay? Kita akan cakap pasal dia, cik okay tak cik? Apa jadi cik? Tanya dengan pesakit, sir, are you okay tu? Itu adalah satu guideline yang kita okay, sir, are you okay? Tapi bila kita yang pergi dekat sini, kita akan tanya, cik, apa jadi cik? Apa soalan yang kamu tanya? Cik, nama apa? Langgar ke? Cik bawa motor ke? Bawa kereta ke? Bila pesakit tu boleh bercakap dengan kita, patient is responding. Kalau tak bercakap, no respond. Either dia no pulse, no breathing, dia pass away, kita nak start CPR ke? Atau apa-apa intervention. Dia kalau drowsy, kita akan terus pergi dekat patient punya airway. Okay. Jadi kita nak access patient punya airway. Macam mana kita nak access dengan patient punya airway? First kita dah check respon. Kalau patient kita boleh bercakap, definitely patient punya airway clear. So kita akan define, okay, patient airway is pattern. Kalau patient kita tap patient tak sedar, immediately kita akan pergi open airway. Maksudnya kita nak tengok ada benda yang menyebabkan obstruksi pada ruang airway pesakit. So cara kita nak open airway ada dua cara. Satu, head tilt chin lift. Lagi satu, jaw thrust. Okay. Kita untuk patient trauma, dalam primer survey untuk patient trauma ni kita akan melakukan jaw thrust. Kalau head tilt chin lift, dia akan menyebabkan kecederaan itu lagi teruk. Kita akan angkat patient punya dagu dengan dahi, kita akan tolak, kita akan buat head tilt chin lift. Mungkin pesakit ni mengalami kecederaan pada tulang apa? Cervical. So kita akan lagi menggalakkan kecederaan itu berlaku. Jadi kita akan buat jaw thrust. So cara kita nak buat jaw thrust pun dia ada method yang betul. So kita akan pakai full PPE semua. Okey, cek saya nak mungkin kalau patient ni sedar tak sedar, kita sebagai ni kerap interact dengan pesakit. Tujuan kita interact dengan pesakit, dengan teammate kita ni, first untuk kita nak bagi confident kepada kita, dan juga confident untuk pesakit. So thumb kamu letak kat patient punya bone apa ni? Cheekbone. Yang ni jaw. So nama pun jaw thrust. Kita akan nampak patient punya jaw, angle of jaw. Sorry cik ah. Okay, kita akan push ke atas. So relax ha? So bila kita buka patient punya airway, kita akan nampak any mucus or any obstruction. So minta keluarkan benda tu. Kalau memang tak boleh nak keluarkan, kita akan suction. Pastikan airway tu clear. Bila airway patient dah clear, so airway dah clear, kita airway come with cervical protection. Okay, sekarang saya nak ajar cara pemasangan cervical. Cervical collar ni at least kita perlu ada bantuan dua orang. Okay, satu responder dia kena perlu buat apa, manual inline. Manual inline maksudnya kita kena protect patient punya spine. So pergi dekat pesakit, airway dah clear, kamu masukkan tangan kiri kamu ke dasar bahu patient kat belakang. Dari tangan ke sini. So patient tak boleh bergerak. Kita nak protect dia punya cervical spine motion. Okay. Jadi cara kita nak masukkan cervical collar ni, sebelum kita masukkan, kita perlu measure. Measurement dia yang kita lakukan, kamu nampak chin pesakit, kamu nampak dasar bahu pesakit. So method untuk pemasangan cervical collar adalah imaginary line of chin to the base of shoulder. Maksudnya satu titik dari chin dia, imagine a line dari titik ni sehingga dasar bahu. So kamu just pergi dekat pesakit, just imagine one line dari sini sehingga patient punya dasar bahu. So jari saya 3 jari. So cara kita nak letak kita punya jari dekat cervical collar ni, dekat tapak ni, bukan dari bahagian putih ke mana-mana. Okay, make sure jari kamu dekat sini. Lepas tu kamu just move. So 3. So cervical collar ni dia designated untuk lock dengan unlock. Dia bukan rigid. Kamu boleh push to unlock. Tolak ke atas, lepas tu kamu boleh adjust macam mana kamu nak. Okay. Okay, kamu teruskan inline sakit. Okay. Interaksi antara dua responder adalah sangat penting. Yang first of all, saya akan masukkan benda ni. Bila kamu nampak tip ni dekat sini, you bagi tahu dekat saya. Okay, cara nak masukkan,
kita ada measurement kita lakukan, kita just slide in dan juga kita kena mold according patient punya neck. So white collar ni memang dia senang untuk kita lakukan. Okay, time saya nak masukkan benda ni, tangan ni, awak ambil tangan ni, awak gerakkan sini, awak letak kat dahi pesakit. Okay, cik bersabar lah. Okay, just masukkan, just slide in saja. Just push, sudah nampak tip? Okay, dah nampak tip, stop. Just mold cervical collar. Nicely you mold the cervical collar. Okay, tangan you letak balik sini. Yang ni ambil kat situ. Okay. Lepas pasang cervical collar, apa yang kita guna tanya? Okay, cik, okay kan cik? Pastikan tip of nose, patient punya trachea, chest semua ni parallel. Parallel maksudnya dia tak sengit macam tu. Pastikan dia sama saja. Okay, cervical collar must come with head immobilizer. Okay, kalau macam ni kamu dah letak, patient still boleh gerak ke kiri dan kanan. Kamu perlu letak head immobilizer untuk kurangkan pergerakan. Kalau tak ada head immobilizer, kita boleh modify. Kita letak blanket ke, botol normal slide ke, anything, as long patient tak gerak. Okay, ini untuk airway dengan cervical spine. Okay, lepas airway maintenance dengan cervical spine motion dah control, kita akan assess patient punya breathing. Macam you all tahu, first of all kita nak check breathing macam mana. Yang masa kita basic kita belajar look, listen, feel. Nak tahu pesakit ni bernafas ke tak, kita guna dari pendengaran kita, mata kita, dan kita kena rasa pernafasan pesakit. So kamu akan dekat pesakit, look for any chest rise, listen patient punya breathing, feel ada rasa tak pesakit bernafas. Yang cara untuk kita buat dalam primary survey adalah kita akan guna IPPA, maksudnya inspection, palpation, auscultation. Okay, 4 benda ni kita wajib buat. First, inspection. So sebelum kita lakukan sebarang prosedur dekat scene ke, dekat hospital ke, kalau pesakit tu masih sedar, tak sedar, jaga privacy pesakit. Buka baju pesakit, minta kebenaran, buka. Tujuan kita lakukan inspection ni, kita nak tengok ada sebarang kecederaan ke, luka ke, yang mana pada dada pesakit yang boleh menyebabkan life threatening condition. Life threatening condition, open chest wound. Okay, kalau kamu nampak open chest wound, maksudnya patient ni adalah satu life threatening condition. Kita kena buat intervensi. Kita kena pasang 3-sided oclusive dressing. Kita cuci luka tersebut dengan normal saline, dengan gauze, ambil satu shield yang bersih, yang sterile, potong segitiga ke arah gravity. Kita akan buat 3-sided saja ke arah ni, baru udara tu akan keluar. Okey, lagi tengok ada any penetrating wound tak, macam you tanya tadi. Okey, ada pisau dekat sini, apa yang kamu nak buat? Kita jangan gerakkan pisau tu tersebut. Pastikan keadaan sekitar dia tu bersih, cuci dengan normal saline. Pastikan benda tu ada dekat situ, jangan kurangkan pergerakan benda tu. Kalau lagi gerak tu menyebabkan pendarahan. Okey, lepas tu baru habis infection. Lepas tu kita akan pergi mana? P apa? Palpation. Okay, palpation. Dalam palpation tu kita nak detect ada any chest wall injury. Sebelum ni kita akan belajar, kita akan terus tekan dada pesakit dengan dua-dua tangan kita. So cara tu bukan betul. Dalam primary survey kita kena guna satu tangan kita ni, satu tangan sini. Okey, just tekan bahagian dada. Cik, saya nak tekan ni, minta kebenaran. Satu, okey, tekan sakit ke tak cik? Masa kamu tekan, kamu assess. Cik, sakit ke tak? Apa yang kamu nak rasa? Any crepitus? Ada kesakitan ke tak? Kalau kamu tekan dua-dua, kamu tak boleh nak bezakan bahagian mana dia sakit. Sebab dua-dua kamu tekan, patient mesti cakap sakit. Tapi kamu tak tahu kiri ke kanan. Kalau kamu palpate one by one, baru kamu dapat detect di mana dia punya kecederaan, injuries. Lepas tu kita akan pergi percussion. Percussion, kita nak detect patient punya adakah ruang lungs pesakit tu filled by air ataupun any mucus ataupun normal. Kalau normal, dia akan bunyi resonance. Kalau ada air, dia akan bunyi hyperresonant. Kalau ada ruang paru-paru dia dipenuhi dengan darah, dia akan bunyi dullness. Okey, cara kita nak buat percussion, kamu kena ambil intercostal space. Okey, kita kan ada intercostal space kan. So intercostal space, dari kita ada satu lagi, kita dekatkan ke telinga kita dekat pesakit ni, kita lakukan ni. Okay, so kita akan melakukan adalah 6 point.
Normal dia bunyi resonance. Kalau ada macam cecair dalam tu, dia akan rasa macam dull. Cuba bayangkan satu botol dan kamu tekan, dia bunyi macam mana? Yang tu adalah botol kosong. Kalau botol kosong, dia akan bunyi hyperresonance. Kalau botol yang dipenuhi air, dia akan bunyi dull. Kan? Okey, yang tu kita nak detect patient punya breathing dengan ventilation. Kalau kamu dah nampak salah satu ni, kamu boleh tahu okey patient ni either ada tension pneumothorax, cardiac tamponade or anything. Lepas tu kita akan pergi dekat circulation with hemorrhage control. Dalam circulation dengan hemorrhage control ni, dekat scene ataupun dekat hospital, ambil tangan pesakit, rasa dulu skin tone dia macam mana. Skin tone dia sejuk ataupun warm. Kalau sejuk, mungkin pesakit ni sedang mengalami renjatan, shock. Patient ni mengalami pendarahan, sebab tu patient punya periphery cold. Lepas tu check for patient punya CRT. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas less than 2 second, okay. Kalau more than 2 second, abnormal, there is something wrong. Then ambil tangan pesakit tu, check dia punya pulse rate. Macam mana pulse rate dia? Good pulse rate, good rate ataupun slow rate ke macam mana? Pulse volume, good pulse volume, poor pulse volume. Lepas tu check pulse macam mana? Kita kena kira dalam 15 saat kali dengan 4. Okey, kalau heart rate manusia normal edat adalah 60 hingga 100. Kalau lebih daripada 100 tu, tachycardia. So mungkin pesakit ni mengalami renjatan, sebab tu dia punya tachy sangat. Jadi kamu dah tahu pesakit ni kalau pulse rate dia pun tinggi, tangan pun sejuk, CRT pun tak bagus, pulse volume pun weak. Jadi kita kena cari punca pendarahan dia dekat mana. So punca pendarahan yang menyebabkan patient tachy ada 3 tempat saja pendarahan boleh berlaku secara banyak. Okey, dalam circulation kita nak check punca pendarahan dia. So 3 tempat pendarahan yang kerap banyak pendarahan berlaku adalah patient punya abdomen, pelvic, long bones. Dalam long bones, femur, tibia fibula, humerus semua adalah long bone sakit. Abdomen, macam mana kita nak palpate abdomen? Sama juga kita perlu lakukan inspection first. Alihkan baju pesakit, tengok ada any wound or not. Kalau ada obvious wound, kita kena cover wound tu dengan sterile gauze with normal saline. Jadi jangan ambil apa-apa yang nampak masukkan dalam, totally wrong. Kamu nampak, kamu clean wound tu, cover dengan gauze. Lepas tu ada wound kan, betul-betul kamu tengok surrounding abdomen pesakit. Okey, lepas tu kita akan lakukan palpation. Kita ada berapa region dalam kita punya abdomen? 9 region. So setiap region tu kita kena palpate. So cara nak tekan pun sama juga. Kita tekan, rasa 4, 6, bawah, pubic region, left iliac fossa, right iliac fossa, left iliac fossa, hypochondrial region, epigastric region, umbilicus region, semua kita kena betul-betul palpate dan rasa. Apa yang kita boleh find out? Mungkin abdomen pesakit tender guarded. Kalau abdomen patient tender, maksudnya kita suspect patient ni sedang mengalami intra-abdominal injury. Mungkin berlaku pendarahan di dalam, internal bleeding. External tak nampak apa. Kalau pendarahan di dalam pun, internal tu tak nampak. External tu kita nampak kan. Okay, kita dah settle satu. Lepas tu kita akan pergi dekat pelvic. Tulang pelvic pun boleh menyebabkan pendarahan yang banyak. So cara kita lakukan pelvic spring bukan kita terus tolak macam tu. Okay, kalau kamu tolak patient punya pinggul, dia akan menyebabkan lebih banyak pendarahan. Jadi masukkan tangan, minta kebenaran, tolak ke dalam. Lepas tu ke atas sikit kita tengok riak muka pesakit. Okey, kalau patient dah in pain, okey, patient ni saya suspect patient ni sedang mengalami pelvic injury. Pasang SAM pelvic sling, okey, pelvic binder tu kita panggil. Untuk protect patient punya pelvic. Lepas tu punca pendarahan lebih dekat long bone. So masa nak pergi dekat long bone, reason tak apa? Okey, kita nak check patient punya long bone. So kita akan pakai 2 glove kat tangan kita. Dua-dua glove kita pun bersih. So bila kita nampak secara macam ni, inspect, okey ada luka, okey ada pendarahan, tak cukup. Kita kena betul-betul lakukan palpation, betul-betul rasa, pegang dan rasa di mana dia punya kecederaan dia. So mungkin kamu nampak luka dia dekat sini, dekat bawah kamu tak nampak, takkan kamu nak alihkan, nak tengok sakit ada kecederaan. Kalau kita alihkan lagi, kesakitan tu lagi meningkat, punca pendarahan tu pun akan meningkat. Jadi cara kita nak lakukan examination untuk long bone, kita dah pakai glove kat tangan ni dan juga tangan glove ni. Kita akan letak satu tangan kat atas, satu tangan lagi kat bawah. Okey. So glove ni bersih kan? Okey, masukkan. Yang ni tolak ke bawah, yang ni tolak ke atas secara serentak. Okey. Lepas tu kamu akan angkat, tengok. Tujuan saya suruh kamu tengok adalah kat sini ada bleeding ke tak?
Lepas tu kamu boleh nampak ada kepatahan kat atas. Sama juga dekat sini. Gloves yang bersih dekat bawah, yang kotor. Yang tadi tu kamu alih, kamu buat kat sini pula. Jadi tangan ni kat atas. Okey. Dan okey. Dah keluar tangan. Kita boleh differentiate di mana pendarahan. Kalau ada any abnormalities, kalau ada punca pendarahan, kita akan buat compress. Ambil gauze, kita akan compress dekat dia punya wound. Stop bandaging, compress bandaging. Masih pendarahan dia tak kurang, apa lagi kita boleh buat? Kalau luka dekat sini, kita boleh apply tourniquet. Okay, kamu dah check pressure punya long bone. Kalau ada punca pendarahan, kita akan bagi compress bandage. Lagi satu, kita boleh apply tourniquet. Tourniquet adalah satu alat yang dicipta untuk control pressure punya bleed. Kita akan masukkan, kita akan control dia punya bleeding. Kita akan pulaskan benda-benda tu. Kamu kena tengok pendarahan dia kurang ke tak. Kalau masih tak kurang, kamu lagi ketatkan benda tu. Compress bandage, sehingga betul-betul dia compress. Kalau ada abnormal deformity, nampak kepatahan, kita baru pasang splint, L-splint, lower limb splint. Kalau patient ada kepatahan dekat tangan, kita pakai upper limb splint. Tujuan kita pakai splinting ni adalah satu, untuk kurangkan kesakitan, kurangkan pergerakan. Patient akan lagi rasa comfortable. Dia langsung tak kekurangan sakit betul-betul lah. At least dia akan kurang pergerakan dia. Lagi berat, lagi patient punya deform tu bergerak, lagi sakit lah. Okey, dah examine abdomen, kita dah examine long bone. Yang punca pendarahan lagi banyak adalah dekat patient tulang pelvic sakitnya. Okey, bila kita dah complete kita punya examination, airway with cervical, breathing, circulation, control hemorrhage, kita akan pergi dekat disability. Disability sangat-sangat senang kita nak access. Dan juga, mungkin kamu rasa senang. Kalau kamu rasa susah. Jadi, cara yang senang kita nak access patient yang disability ni, kita guna Glasgow Coma Scale. Okey, dia adalah satu ciptaan yang kita nak access patient punya tahap kesedaran pesakit ni. Okey, dia E4, V5, M6. I, verbal, motor. Kalau pesakit tu boleh cakap dengan kita, boleh interaksi dengan kita, sebelum kita sampai dia dah buka mata, patient punya DCS memang penuh, 4. Verbal kalau boleh jawab dengan kita, 5. Motion boleh gerak secara apa yang kita bagi tahu, 6. Paling lowest 3/15. Tak ada istilah kosong atau 1/2. Mungkin 3/15. Lepas tu kita check pressure punya pupil. Terus kita kena check pressure punya pupil dari kiri ke kanan. Kita nak tengok reaksi pressure punya pupil reaction. Either fixed and dilated, pupil semakin constrict, ataupun dia react pada lampu. Bila kita bawa cahaya ke mata kita, dia akan react kan. So pressure punya pupil react. Kalau fixed and dilated mungkin tak ada reaksi langsung. Kalau constrict tu, bila kita bawa cahaya ke dekat mata tu, semakin mengecil. Atau benda kecil saja. Okay? Lepas tu, kita akan lakukan exposure. Exposure dekat scene, saya tak galakkan kamu lakukan dekat scene. Kalau dalam ambulans, saya galakkan. Atau di hospital, memang kita akan lakukan lah. Kita akan buka pakaian pesakit dengan konsen pesakit ni. Kita akan buka, kita lakukan semula. Apa yang kita miss out. Anything kita miss out ke, wound yang tak nampak ke. Setiap primary survey yang kita buat ni, kita kena keep on repeat. Every tu kalau boleh kita repeat, re-evaluate kita panggil. Re-evaluation ni kita ulang balik. Benda tu boleh deteriorate. Mungkin pesakit tadi boleh cakap dengan kamu dekat scene, main dekat ED dia tak boleh cakap. So kita kena keep on ni. Dekat scene kamu buat primary survey, dekat ambulance bergerak kamu buat primary survey. Datang ED pun kita kena buat primary survey. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya dekat saya? Saya. Okey. Macam mana nak buat occlusive dressing? Occlusive dressing. Okey, occlusive dressing kita buat untuk pesakit yang mengalami open wound, open chest wound. Bila kamu nampak ada wound dekat sana, kamu nak bagikan satu occlusive sterile dressing wound kita panggil tu. Okey, maksudnya dia sterile. Jadi sebelum kamu nak pasang apa-apa, nak buat apa-apa dekat wound tu, ambil normal saline, clean wound tu dengan gauze. Jadi kita nak buka gauze wrapping ni, dia ada bahagian plastik dengan bawah tu bahagian kertas kan. Kita akan buka benda tu, bahagian plastik yang dalam ni, dekat dalam tu adalah sterile. Sebab tu cotton boleh letak kan. So bahagian tu kamu ambil, kamu tampal dekat dada pesakit dan clean wound pesakit, tampal, buat 3-sided occlusive dressing. Sebab tu dia panggil 3-sided. Dan pastikan benda tu ke arah negatif gravity tu, ke arah gravity, jangan seal. So kita akan seal ke kiri, kanan, atas saja. Nampak tak gambaran? So sebab ni sebagai sterile occlusive dressing, 3-sided. Jangan terus ditampal. Letakkan okey, mungkin dia akan kurangkan pressure macam ni. Satu hari dia akan boleh jadi infection. Okey. Dia itu untuk one way
Dia One order meal. tapi dia tak masuk. Yeah. Okay, thank you for watching my video. Please subscribe my video if you like. Thank you for my fellow PPW who joined this video. Thank you.